Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kita bersama lagi jam 12 tengah hari ini di Wanita Hari Ini. Dan ini cukup istimewa. Saya Fani Ahmad dan mengucapkan selamat kembali ke WHI Uyainah Arsyad. Yeay, alhamdulillah, orang kata good to be back. Okey, apa perasaan? Mungkin kita boleh kongsikan sikitlah. Setelah pantang berapa lama ni? 44 hari. 44 hari. Hari ini adalah hari ke-47, 48. Dan kalau kita melihat Yana ni memang ternyatalah dia sangat berdisiplin dalam berpantang. Okey, pengalaman yang awak tak dapat lupakan lah. Pasal sekali terakhir saya berjumpa dengan Uyainah ketika tu kira 8 bulan. Lepas tu kita tak jumpa lagi. Tak jumpa dah. So apa yang tak dapat lupakan sepanjang berpantang, bersalin dan sebagainya? Rasanya semua benda tu tak dapat dilupakan sebab pengalaman pertama kali menjadi seorang ibu, proses melahirkan, proses berpantang, dan Yana pula betul-betul ikut pantang secara tradisional. Jadi Yana berpantang berdiang, bertungku, bertangas, tangas kering, tangas basah. Lepas tu makan pun betul-betul kita jaga. Jadi itu pengalaman yang orang kata indah lah sebenarnya. Dan tak dapat dilupakan. Saya pasti bila berpantang juga sebenarnya makanan pun harus dijaga. Mesti. Dan hari ni saya kan sebenarnya kat rumah saya ada 3 orang pantang polis. Umi saya, mak mentua saya, ibu dan juga confinement lady saya Kak Indah. Okey, tapi Yana, ini kita nak berbicara juga pasal makanan ni. Depan ni macam-macam menu ada. Hari ni kita ada 6 menu berasaskan ubi yang kami nak bawakan kepada anda. Tapi sebelum tu Yana, kita nak kongsikan kompilasi TikTok yang ada perkaitannya dengan ubi pada hari ini. Kita saksikan. Bismillah. Sebanyak berkaitan dengan ubi, dan kalau anda semua nak tahu, ubi ni sebenarnya pertama kali dijumpai pada tahun sekitar 5,000 tahun yang lalu dan paling popular di Amerika Selatan. Makin lama makin meluas sampailah sekarang ni pun kita dah jadi antara makanan ruji di Malaysia. Dan untuk menu pertama, ni dia kita bersama dengan Encik Jeffrey Mejan yang akan berkongsi tentang batang keladi masak asam. Wish, sedapnya. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey abang, pertama sekali saya nak tanya, masak asam ni, batang keladi masak asam ni, dia menu dari negeri mana tu? Saya rasa semua negeri ada. Oh ya? Ada yang, yalah, kita meraihkan je lah kan. Ada yang negeri Melaka pun ada dia punya menu dia kan. Jadi saya daripada Ijuk, Kuala Selangor. So cara inilah yang mak saya ajar. Inilah cara daripada Kuala Selangor punya menu lah. Dan hari ni abang nak kongsi dengan kita. Jadi yang diperlukan pastinya lah batang keladi. Lagi mungkin abang boleh kongsikan? Batang keladi, bawang besar biasalah. Lepas tu cili besar, ada sedikit bilis, kunyit hidup, lengkuas, bunga kantan, daun Allahu Akbar, daun untuk buat laksa. Daun kesum, betul. Asam keping. Setengah-setengah tempat kalau masak asam ni dia letak belacan. Tapi saya tak. Kenapa tak tu? Sebab satu tak biasa makan belacan. Jadi sebenarnya boleh ada pilihan lah. Boleh. Suka letak belacan, bolehlah letak setengah belacan. tempat ada letak belacan, setengah tempat tak adalah. Okey. Abang Jeffrey, mari kita mulakan. Pertama sekali apa yang kita perlu lakukan?
Bahan-bahan yang saya sebut tadi tu kita inilah ya ni batang batang keladi yang dah kita rebus kan. Kita yang penting yang untuk mengelakkan dia gatal sebenarnya kita rebus dululah. Kita dah lepas siang apa semua kita cuci lepas tu kita rebus. Dalam rebusan tu kalau boleh je kita letak masa rebus tu kita letak garam sikitlah. Letak garam dengan asam keping untuk mengelakkan dia gatal. Okey, dan inilah batang keladi ni kan. Batang keladi ada ke yang batang keladi yang bagaimana yang sesuai untuk masak asam ni? Dia batang keladi ni jangan main ambil je batang keladi jangan kat tepi jalan nak buat masak tak ada kan. Nanti gatal lah betul. Dia keladi sayur lah. Okey. Baik, ini direbus berapa lama? Lebih kurang dalam 5 ke 7 minit. Oh, sekejap je. Sekejap je. Dia nak layukan je. Tak naklah dia terlalu sangat lembik dia pula jangan kan? lembik sangat sebab kita nak masak lagi lepas tu. Okey, silakan abang. Sambil-sambil kita buat, sambil-sambil Abang Jeffrey cerita tentang masak keladi asam ni. Selepas direbus? Tadi bahan-bahan yang saya sebut tadi ni, so ni kita kisarlah. So kita kisar bahan-bahan dia. Satu menu ni menu sihat lah bagi setengah orang kan. Orang kata menu diet lah. Betul. Orang cakap menu diet. Betul menu diet tapi boleh tambah nasi. Alamak, itu jadi macam mana? Okey. Itu macam tak jadi. So ni bahan-bahan yang tadi yang saya sebut tadi kita dah blend. So kita rebuslah. So tidak menggunakan minyak lah. Baik. Abang Jeffrey, kalau batang keladi ni kan, adakah dia memang sinonim dengan masak asam sahaja ataupun sebenarnya banyak lagi menu-menu lain yang boleh kita buat dengan batang keladi ni? Okey. Yang biasa saya masak batang keladi, kadang-kadang saya masak lemak. Masak lemak, kadang-kadang kita nak masak lemak kerak ala-ala ataupun masak lemak. Ala-ala tu macam mana? Ala-ala tu apa ya? Ini menu istimewa dari Ijuk ke macam mana? Adalah. Tak ya? Mana-mana ada. Kalau dia ala-ala ni banyak dekat area Pantai Remis, Kuala Selangor. Kalau siapa-siapa yang nak berhala ke Kuala Selangor, pergi ke Pantai Remis, kerang ada, ala-ala ada. Okey, abang. Next episode abang kena datang untuk masak ala-ala pula. Boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Ini tadi yang dikisar kita masukkan ke dalam periuk yang berisi air panas lah yang dididihkan terlebih dahulu. Pastikan sebelum kita masak tu kita didihkan air dululah. Kita dah didihkan baru kita masukkan dia sampailah dia menggelegak dan kita letaklah lengkuas ni kita just tumbuk je. Lepas tu dengan asam keping. Boleh guna asam Jawa ke yang berbeza sedikit ke tak boleh? Boleh juga. Tapi lebih sedap sekeping lah. Okey, baik. Dia setengah orang ada yang setengah tempat. Kalau saya cakap tidak nanti setengah pihak saya lagi sedap pakai asam ikut cita rasa masing-masing. Dia masak ni bagi saya mudah je. Ikut selera. Betul. Dan saya suka meraihkan sahaja resepi-resepi yang ada dekat luar ni kan. Dan Abang Jeffrey juga banyak membuat video-video konten di TikTok menggunakan dapur kayu api, betul? Ya, betul. Mengapa? Sebab seronok. Bagi saya nak kongsikan menggunakan dapur kayu tu kepada orang luar. Bila kita dah kongsikan kepada orang luar, itulah generasi-generasi yang ke depan ni yang tak tahu sebelum ni sebenarnya nenek kita, atuk-atuk kita ni masak gunakan dapur kayu. Dan sambutan daripada mereka yang tengok video tu macam mana? Allah Akbar, saya sangat terujalah. Dia orang maksudnya dia orang teringat zaman-zaman makcik-makcik, nenek-nenek kan. Sekarang semua nenek makcik-makcik semua ada TikTok. Betul. Makcik-makcik punya followers lagi ramai sebenarnya. Okey, baik. Abang Jeffrey, ini kan kita akan biarkan dia masak. Tapi biasanya kan untuk batang keladi masak asam ni, ada tak gunya? Ataupun mungkin contoh nak masukkan ikan kembung sekali dalam ni, boleh ataupun tidak? Boleh. Kalau dia bahan yang saya masak ni sama macam masak pindang. Yang kalau saya masak lah. Bahan yang saya masak asam ni sama macam masak pindang. Kalau saya masak pindang ikan kembung, ikan senangin, saya ni je. Boleh je letak. Ikut selera lah. Tapi kalau kita tengok ni macam makanan orang kata comfort food. Betul lah kan. Macam masing-masing kalau saya kalau kita tengok dekat kedai kan macam-macam warna ada. Kadang-kadang kalau saya suka yang pekat macam ni lah, saya lebihkan kunyit hidup. Jadi dia ada warna. Sangat sihat juga sebenarnya. Jadi ini sebenarnya yang dah siap, betul? Ya, ini yang dah siap. Ini yang dah siap. Kalau boleh rasa sedikit hasilnya
Ini sebenarnya kalau tengok ni kan, ni macam warna-warna makanan orang pantang juga. Betul. Tapi saya tak pasti batang keladi ni sesuai ataupun tidak untuk ibu-ibu yang berpantang. Kalau betul mak saya lah kan, masa isteri saya bersalin, kita ni jangan makan benda ubi, angin. Betul. Macam-macam lah. Jadi itu kena ingatlah tu. Saya tak adalah makan. Okey, baik. Mungkin boleh masukkan ubi dah ke? Dah boleh ke belum? Boleh. Boleh kan? Kita masukkan batang keladi ni. Batang keladi ni kita boleh masukkan. Dan sambil-sambil tu kan Abang Jeffrey, di hadapan ni ada macam-macam lagi menu yang lain. Mungkin nak dikongsikan dan juga social media Abang Jeffrey sendiri. Yang ni biasalah ubi. Kalau saya kongsikan dalam dalam sosial media saya pun, saya suka benda-benda yang lama lah. Dengan ubi gorengnya, dengan apa semua. Cuma saya nak pesan lah kan. Ubi yang saya buat ni, biasa setengah orang, dia bila dah rebus, dia terus makan. Saya kalau rebus, tak habis saya simpan. Okey. Yang ni yang kita dah rebus. Okey. Yang ni dah rebus, kita boleh terus makan, tak ada masalah. Betul. Bila dah rebus, kita tak habis, kita simpan, frozenkan dalam peti beku. Dan bila-bila masa kita nak makan, kita goreng je. So jadilah macam tu dia punya bentuk. Jadi kenalah ada guna sambal ikan bilis. Ada guna sambal bilis dia kan, apa semua kan. Jadi dia kalau bila kita rebus, dia punya penghasilan dia tu lembut. Tekstur dia tu orang cakap tu bahaya lebih. Bahaya ni saya rasa macam nak makan je. So yang ni, kalau yang ni pula, ni sebenarnya makan sihat. Betul. Apa nama, kalau orang dulu-dulu dia orang panggil jangan bening. Okey. Jangan bening ni sayur bening lah. Ubi rebus, daun kencur, bawang apa semua ni lah. Dia rebus saja. Tengok je pun kita dah tahu sangat-sangat menyihatkan. Okey, baik, sambil-sambil batang keladi tu dimasak, abang terakhir sekali mungkin nak kongsikan social media, terutama sekali TikTok yang mendapat sambutan ramai tu. So, saya ucapkan terima kasihlah kepada follower saya yang memberi sokongan kepada saya berkenaan dengan media sosial. Terutamanya follower saya daripada TikTok lah sekarang kan. Alhamdulillah daripada FB pun sangat memberangsangkan. Saya jadi selalunya diorang minta kongsikan lagi berkenaan dengan berkenaan dengan masakan-masakan inilah. Baik. Jadi terus jangan lupa terus follow saya lah. Jeffrey Mijan 79. Ini mungkin ada juga followers Abang Jeffrey yang record siaran wanita hari ini dan tag abang di TikTok. Baik, terima kasih. Okey, baik, itu perkongsian abang Jeffrey berkenaan dengan batang keladi masak asam. Sekejap lagi kita nak bersama dengan Fahrin Ahmad. Apa menunya? Sedap ni. Masak lemak cili api ketam. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terus kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Hari ini kita bawakan kepada anda menu ubi dan menu seterusnya ada ketam. Ketam apa? Kita bersama dengan Umi Kasum Jaafar untuk menu masak lemak cili api ketam bersama ubi keledek. Umi, terima kasih bersama kita pada hari ini. Okey, so macam mana kita nak buat menu kita hari ini? Alright. Okey, untuk menu hari ini masak lemak ketam dengan ubi keledek. Bahan-bahannya simple je sebenarnya. Okey, kita ada ketam bunga, dan kita ada dia punya bumbu dia lah, awas dia. Okey. Cili padi, kunyit, bawang putih, bawang merah, kita titik serai dan juga daun kunyit. Okey. So yang ni yang dah blend lah. Maknanya dia punya bumbu ni semua kita dah kisar dia, tumbuk dah jadi macam ni. Okey, bahan lain. Okey, then kita ada santan. Dia punya ni ubi keledek dia lah. Keledek kita. Yang ni saya dah celur dulu sikit lah. Okey. Dia celur sikit tu, celur berapa lama tu? Dalam 5 minit lah. Okey, kalau tak celur? Boleh juga, cuma dia lama sikit. Dia lambat sikit lah. Okey, baik. So, kita ada asam keping, cube ayam, mushroom seasoning dengan garam. Okey, baik. Jom kita tengok macam mana kita buat menu ni. Masak lemak cili api. Dia sebenarnya tak susah pun. Sebab kita boleh masukkan sekali semua je. So dalam tu kita ada air sikit ada sikit. Okay. So kita masukkan ketam dulu. Okey, dan katanya sesuatu juga dah dibuat dekat ketam ni. So ketam ni kalau perasan kita dah ketuk-ketuk lah sepit dia tu supaya nanti senang masak senang makan kan. Okey.
Baik, dan kalau kita tengok Umi kan kadang-kadang ini keledek atau bahasa Inggerisnya sweet potato lah kalau keledek warna oranye ni. Okey, kalau kebiasaannya yang saya tengok orang guna kentang untuk masak lemak jepi ni. Kan betul Jadi ini kira menggantikan kentang lah. Ataupun mungkin soalan saya, adakah rasanya berbeza kalau kita gunakan keledek ni? Ya, kalau ketam ni jaranglah orang guna kentang. Kentang tu macam ayam ke, lemak salai ke, daging ke. Tapi kalau ketam ni selalunya kita gunakan keledek ataupun nenas ataupun labu pun boleh. Okey, ni kita masukkan dia punya bumbu tadi lah yang dia kisar tadi tu. Dah kisar. Macam tu je, air tak payah banyak nanti dulu, sabar. Dia kena ni. Gelojoh ni. Kemudian kita masukkan santan. Okey. Alright. Okey, santan. Cantik. Then baru kita masukkan serai yang dititik. Okey. Kita masukkan keledek. Maknanya kita masukkan semua air sikit je. Kita masukkan bahan dulu semua. Kita masukkan air. Okey. Baru kita masukkan air. Alright. Ni tak payah banyak sangat sebab ketam tu dia keluarkan air juga. So just nice lah macam tu. Okey. Then untuk masak. Saya kira kan sebenarnya dengan Umi kan, bermakna kan kalau kita guna ubi yang ni sebenarnya kalau sweet potato ni dia ada manis dia dan lemak-lemak dia yang tersendiri. Saya kira itu sebenarnya yang jadikan dia punya kuah tu sedap tu sebenarnya. Betul. So ni kita dah sekatakan dia. Ni macam tambah sikit air. Alright. Okey. Ni kalau kurang dia punya warna dia tu kan, setengah orang macam suka pekat sikit kan. Boleh masukkan serbuk kunyit lah. Serbuk kunyit lah. Bagilah kuning sikit. Ini pun boleh masukkan sekali lah sebenarnya. Kita punya... Baik. Nanti kan bila kita dah selesai masukkan semua ni, apinya besar ke sederhana atau bagaimana? Sederhana je. Sederhana dan kalau kita tengok, ini macam dah masuk semua ni Umi kan? Dah boleh ditinggalkan. Okey, nak ditinggalkan dan pastikan ianya masak dan sebagainya berapa lama agaknya? Kita tunggu dia sampai dia mendidih lah. Sampai dia mendidih tu dalam 10 minutes macam tu lah. Maknanya taklah susah sangat sebenarnya. Maknanya tapi asal bahan-bahannya cukup dan sukatannya cukup, okey dia akan jadilah dengan cantik. Okey, baik. Selain daripada itu juga saya tengok juga ada juga menu-menu lain dekat sini yang menggunakan ubi. Okey. Boleh Umi kongsikan dengan kita? Okey, yang ni kita ada ayam sambal balado. Yang ni kita guna kentang lah. Ni dengan kentang. Kita masukkan kentang. Okey, dan ini saya punya antara saya punya specialties lah yang selalu orang order. So, yang ni kita ada sambal goreng opah. Yang ni pun sambal goreng opah, ada kentang juga kat dalam ni. Baik. Dan kita ada masak lemak ketam ni. Ini yang dah siap lah. Tahu-tahu dah masak Tahu-tahu dah masak. Okey, cantik. Dan yang ini? Okey, ini shepherd pie. Okey, ni base dia kita pakai daging. Atas ni kita kita letak kentang macam kentang putar tu lah. Dia macam mashed potato. Kentang lenyek orang kata. Kentang lenyek. Okey, mungkin ada juga penonton tanya juga okey tadi kita dah cerita pasal kentang, kita guna sweet potato. Kalau katalah kita nak guna ubi keledek jenis lain, kita kan ada macam-macam. Ada yang yam orang kata yang warna purple tu dan sebagainya. Sesuai ke tak sesuai katnya untuk masakan ni? Dia kena cubalah kau Boleh cubalah. Kalau yam tu saya tak pernah try lagi lah. Tapi kalau keledek ni dia memang ada satu lagi yang colour putih sikit tu, itu pun okey jugalah kalau nak guna. Terpulanglah. Kalau selalunya memang kalau kita guna untuk masak lemak ni memang yang betul lah, mungkin kerana rasanya dan lemaknya itulah yang ni. Okey, macam-macam menu kita bawakan ini dan kabarnya juga Umi berniaga secara sampingan di home base lah Betul, home base. Jadi agak kalau mereka berminat lah untuk tahu lebih lanjut apa menu lagi yang ada, bagaimana untuk menghubungi? Okey, kalau berminat untuk nak try lah kan masakan saya. Okey, saya open untuk weekend lah selalunya. Weekend. Dan juga boleh ke IG Kok Miss Kitchen. Okey. Ada link di sana, boleh terus WhatsApp saya. Kok Miss Kitchen. Okey. Baik, tapi saya terperasan ada satu kurang kat okey dah ada. Saya ingat pedasnya dekat mana? Ada dah cili padinya ni. Betul? Pedas ni cili kita dah dah campur kan tadi. Okey, okey. Yang ni kita masukkan ni sentuhan-sentuhan air ni. Daun kunyit. Okey. Dan kita masukkan garam.
cube ayam dan juga mushroom seasoning. Baru kita masukkan semua. Alright. Dan kemudian kita tutup. Nanti kita rasakanlah. So masak lemak ni actually kita kena ni kuah dia lah supaya dia punya santan ni kadang-kadang especially kalau kita pakai santan fresh, dia suka macam berketul tau kalau kita tak ni kan. Jadi dari semasa ke semasa kena ketengok dan kemudian kita kacau dia lah. Kena kacau dia. Okey. So yang ni kejap lagi lah dalam dia mendidih je nanti kita dah boleh tutup api dah. Buat rasa dia punya maknanya tak payah kita nak tutup sampai tak payah pun tak perlu pun. Okey. Baik. Okey, dah halang-halang tu memang kita dah ada yang dah siap ni, tapi saya pun rasa macam tak sabar nak rasa dia punya kuah masak lemak tu. Tapi Yana ada satu lagi menu nak dikongsikan bersama dengan anda. Silakan Yana. Wah, sedapnya tengok masak ketam dengan ubi keledek tu. Okey, untuk seterusnya menu ini kita nak bersama dengan Puan Umi Kalsum, Puan Nur Kamariza Ruzila Rizwan. Okey, dari Chicken's Delights. Lebih mesra dengan panggilan Kak Zila. Apa khabar Kak? Alhamdulillah sihat. Dan Yana rasa menu ni kan antara menu yang paling digemari ramai, paling senang juga nak buat. Betul tak? Betul. Okey, Kak, antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal ikan bilis ubi. Okey, kalau kita nak buat sambal ikan bilis ubi ni, kita perlukan bawang merah, bawang putih, cili besar, cili padi sikit, dengan bawang besar untuk tumis lah. Yang ni macam ni saya dah siap blendkan. Ini memang dikisar lah. Memang kita dah kisar. Okey, baik. Dan seterusnya, langkah-langkahnya? Okey, so kita tumis dulu bawang besar ni. Okey. Memang kena guna bawang besar? Kalau bawang merah biasa ke? Bawang kecil pun boleh, tapi selalunya kalau macam saya sendiri bawang besar. Dia lagi, orang kata lagi crunchy lah kan kalau guna bawang lagi ni. Manis bawang tu. Dan okey, ini yang Yana nak tanya juga. Biasanya kan kalau kita makan sambal ikan bilis ni kan, kadang-kadang ikan bilis ni tu ada yang crunchy, ada yang tidak kan? Jadi macam mana kita nak memastikan ikan bilis tu bila kita makan tu dia kruk-krap di dalam mulut? Okey, ada kalau macam saya sendiri, kalau macam Kak Zila sendiri, ikan bilis tu sebelum kita nak goreng tu baru kita basuh, baru kita bilas. Sebelum nak goreng. Jangan kita rendam awal-awal. Jangan kita rendam awal, biar je dalam air macam tu, nanti dia lambat sikitlah. Dia lemau lah. Macam ada orang dia basuh dan bilas dengan cuka. Ada orang buat macam tu, tapi tak pernah lagi buat macam tu. Teringat pula bila tengok ikan bilis ni kan. Ini antara menu saya berpantang. Ikan bilis tu dengan lada hitam, dengan halia, dengan bawang putih, goreng-goreng. Itulah yang ibu-ibu pantang makan. Itu yang paling sedap sebenarnya. Betul. Orang yang tak pantang pun boleh makan. Baik, sementara kita nak tunggu bawang tu ditumis kan. Ini sebenarnya antara go untuk makan dengan ikan bilis masak dengan kentang ni. Mungkin Akak boleh kongsikan juga. Okey, yang ni bubur ayam. Selalu kalau family saya kalau breakfast memang inilah menu dia. Akak ada asal mana? Mak ni 9, ayah Kedah. So kalau orang yang 9 memang dia akan makan dengan sambal tumis ikan bilis lah. Kalau orang utara dia makan dengan gula merah. Ataupun dengan pisang ke. Dia manis, dia punya gula manis. Ada yang suka makan dengan yang pedas. Kalau orang Negeri Sembilan makan waktu pagi kan. Kalau orang Kampung Baru makan malam-malam. Ada juga. Dekat Kampung Baru tu bubur ni dimakan dengan macam-macam jenis lauk yang lain. Dan antara lauk yang wajib ada adalah sambal ikan bilis ubi. Ada juga yang bubur sambal, ada yang bubur tempe juga. Ya, betul-betul. Mungkin itu yang lebih daripada masakan Indonesia, sikitlah Jawa-Jawa punya ikan bilis kan. Okey, baik. Seterusnya, lepas bawang dah ditumis, dah garing sedikit. Dah kuning sikit, kita bubur yang cili kita dah blend tadi lah. Okey. Ya Allah, ni sebenarnya bersedia ya hidung. Kak Zila ni lah orang kata masak campak-campak. Ini antara menu campak yang sangat-sangat senang, sangat-sangat sedap juga. Orang kata makanan bujang Kak ya? Betul. Ini makan dengan nasi panas, dengan telur dadah memang layan lah. Itu dia macam mak mentua lalu pun tak perasan orang kata. Letak kicap manis sikit, memang jalan lah ni. Okey. Baik Akak, biasanya kan kalau ubi kentang ni juga kan sedap dimasak bersama dengan apa lagi selain dengan ikan bilis cili ni? Selalu kalau macam Kak Zila untuk gulai-gulai lah. Gulai kari ayam ke, kurma ke. Yang macam jenis macam itulah. Sebab
Kalau orang utara dia banyak kepada kuah kan. So dia memang dengan kuah. Kalau makan kari ayam ke roti jala ke memang ada letak kuah, carrot sikit macam itulah. Okey, baik. Akak kalau dekat rumah kan kalau masak sambal ikan bilis kentang ni kan, berapa banyak sekali akak masak? Sebab dia kalau disimpan makin lama lagi sedap. Lagi sedap kan. Memang buat macam semangkuk penuh lah. Mangkuk penuh macam ni, kadang 2 mangkuk. Kadang besok tu tanya yang semalam ada lagi tak? Ada. Kalau dengan Abang Jeffrey tadi dia kata lauk diet. Kalau ni tak jadi diet. Tak jadi diet, tambah nasi. Tambah nasi lagi ada lah. Okey Kak, ini mungkin boleh kongsikan juga. Ini pun saya tertarik juga. Ini ubi kayu rebus makan dengan kelapa. Ada juga makan dengan dia punya sambal dengan sambal belacan. Tapi kalau saya memang suka makan dengan sambal tu. Baru ngam kan. Lepas tu ada juga yang makan dengan pulut. Yang ni selalu orang makan dengan pulut kuning. Yang ni pulut bunga telang. Itulah yang menariknya tadi. Saya pun tadi perhatikan kenapa warna pulut ni lain sikit. Biasanya buat nasi kerabu ya. Ini jadikan pulut. Tapi kan akak Chicken's Delights tu memang akak buat catering ke ataupun macam mana? Memang buat mini catering. Mini catering. Apa antara menu yang ada? Ada buat nasi order kita ambil untuk 50 ke 100 macam tu. Kalau ada orang order roti jala, nasi tomato, nasi ayam. Ni pulut kuning pun ada juga ya? Pulut kuning pun ada. Kalau pulut bunga telang ni? Upon request ke macam mana? Upon request lah. Sebab selalunya memang fokusnya ke pulut kuning lah. Tapi asalnya bisnes ni dengan nasi lemak. Nasi lemak sama tumis. So memang sambal tumis Chicken's Delights ni memang orang kenal lah macam tu. Memang ada orang order, kadang orang order sambal je. Nak order sambal je sebekal. Selain tak apa, boleh buat sendiri. Okey, sambil kita menanti sambal ikan bilis ubi kentang ni siap dimasak, mungkin Kak Zila nak kongsikan juga antara social media yang ada ataupun macam mana sekiranya ada dalam kalangan penonton kita nak membuat tempahan, macam mana caranya? Okey, siapa yang nak buat tempahan, yang nak tengok-tengok boleh layari media sosial Instagram. Instagram Chicken's Delights. Chicken's Delights. Yes, Chicken's Delights nama mak saya. Chicken's Delights. Lepas tu Facebook pun Chicken's Delights. TikTok pun sekarang baru beralih ke TikTok sikit, Chicken's Delights juga. Chicken's Delights. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Zila dan sambil-sambil kita nak menanti sambal ikan bilis ubi kentang ni siap. Kita nak tinjau di sebelah sana Fahrin Ahmad bersama dengan siapa dan apa pula menu yang nak dikongsikan. Silakan Fahrin. Kak Cik, Yana tu Kak Cik tu, kalau tu saya tahu dia nak makan, dia dah geram dengan ubi-ubi ni hari ni. Okey. Baik, saya bersama dengan Kak Cik ataupun Puan Anizam Hassan yang akan berkongsikan dengan kita menu rendang ayam pucuk ubi. Ni jarang-jarang juga kita dengar Kak Cik pasal orang kata rendang ayam tu biasa je, tapi kali ni rendang ayam pucuk ubi. Okey. Apa bahan-bahannya? Kita mulakan. Bahan dia mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas dan kunyit hidup, cili api dan mesti. Lepas tu serai dengan daun kunyit. Kalau rajin hirislah. Kalau rasa tak rajin, blend dia terus kan. Tapi kalau nak sedap, cara dia senang je. Tak payah nak tumis-tumis benda yang dah di blend tadi. Kejap Kak, maknanya tadi kita dah blend semua jadi macam ni. Jadi macam ni. Okey, ni kualinya kita dah panaskan, tak ada minyak, tak ada apa, kita boleh masukkan terus. Okey, betul. Ya betul. Sebab dia dah ada minyak daripada santan dengan kerisik. Baik. Ya, kerisik pun ada sekali. Dia dah 2 jenis minyak kat situ. Okey, untuk macam ni, kuali tadi kita dah panaskan, tapi untuk proses yang ini ni berapa besar apinya agaknya lebih kurang? Ini macam ni lah. Sederhana lah. Api sederhana tuan-tuan dan puan. Masak seslow dan kering. Lepas tu dah kering sikit nanti kita masukkan ayam, bagi dia gaul je sampai kering ayam tu, baru kita masukkan santan pekat. Santan kita kemudian kan kita tunggu. Tapi tengok macam ini ni macam orang Nogori memasak ni. Kak Cik orang mana ni? Daripada mana ni? Anak Jati Negeri Sembilan. Padan lah. Orang Negeri Sembilan tak ada cili api, tak boleh hidup. Ini asli lah. Ya, betul. Asli Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ni dia pakai lemak daripada santan je. Minyak dia kurang sebenarnya. Dia bukan Negeri Sembilan. Ni Sembilan. Ni Sembilan. Okey, baik.
Kita dah tengok yang ini. Okey, macam mana kita nak tahu dah sesuai untuk proses yang seterusnya kita nak masukkan santan ni, Kak Cik? Okey. Ayam dulu Ayam dulu. Okay. Kita masukkan ayam sebab kita nak bagi air ayam tu keluar dulu. Baik, Kak Cik cepatkan proses lah ya. Boleh. Boleh saja. Sebenarnya masak rendang cara lama ni mudah je, tak payah nak banyak-banyak kerja. Dia main lebur je. Itu pun lebur lebur saja. Baik, kadang-kadang ada orang pun tekniknya berbeza. Kadang-kadang orang dia nak goreng sikit ayam tu apa semua, tapi Kak Cik cakap dengan saya tak payah. Ini tak kalau payah. Orang dulu ni ayam macam kita masuk terus. Sebab rendang ni selalu kita akan makan sampai dia kering lama-lama. Tak habis keringkan, tapi keringkan kalau kita goreng dia keras. Okey, betul. Ini memang antik. Tak ada kunyit-kunyit hidup, tak ada apa, cuma garam saja. Tengok, abang kameraman kita pun dia ambil shot tu lapar dia. Kita tengok lapar dia. Selamat Hari Raya. Wow. Okey, sambil-sambil tu juga Kak Cik, seterusnya kita akan masukkan santan lah. Santan. Okey. Lepas tu boleh? Sekarang boleh masukkan. Dah boleh nak masuk dah? Boleh lah. Okey, cantik Kak Cik. Kak Cik masukkan. Pasal saya nak tanya-tanyakan juga dekat Kak Cik ni menu-menu lain ni. Menu-menu lain ni. Okey, sementara dia kering nanti bolehlah kita sembang sikit. Sembang sikit. Okey, mana gaul sampai rata? Sampai rata biar dia kering. Dengan air ayam tu sebab kita jangan letak air dulu. Sebab air ayam akan keluar. Masukkan jugalah kerisik sekali. Okey. Baik. Lepas masuk kerisik kita buat apa Kak Cik? Lepas masuk kerisik letak asam jawa. Asam jawa. Jangan ayam tu hancur, masuk asam cepat. Tepat tua. Betul. Okey. Kat situ, okey. Ni yang kita dah boleh sembang hari ni. Jom kita borak. Okey. Tapi betul. Ini saya tak nak lepaskan pasal Kak Cik hari ni memang bawa pelbagai menu daripada ubi. Yang paling menarik perhatian saya nak tunjuk terus terang. Ini segala macam jenis ubi ni ada kat dalam. Ni apa ni Kak Cik? Ni ada keledek. Mari. Ubi keledek. Kak Cik tunjukkan. Okey, boleh. Silakan. Ada ubi keledek yang ni. Lepas tu ubi keledek pula. Ini ubi keladi. Ubi keladi. Ini ubi keledek warna oranye, ini warna purple dan ini ubi kayu. Lepas tu kita campur dengan sagu ya. Nampak sagu tu. Wow. Ini pengat ni sebagai pencuci mulut. Orang dulu manalah ada banyak kedai kan. Pengat ubi lah. Pengat ubi je. Pengat ubi istimewa kerana ada pelbagai jenis ubi dalam ni. Dia cari keliling rumah je bahan. Yang ini memang favourite saya ni. Lepas tu ini ubi kukus dengan bawang putih dengan pandan. Dikukus dengan bawang putih? Ya, dengan pandan. Lain macam ni. Lepas tu yang ini sama tomi bilis dengan ikan masin. Patutnya ada kelapa, Kak Cik lupa. Tak apa. Lepas tu yang ini pula pucuk ubi kayu dengan bilis yang dibuat sambal kering-kering, boleh tahan berbulan-bulan. Wah, maknanya dia memang kering. Kering sangat. Itu memang pecah telur mata pun dah cukup dah makan dengan dia. Okey. Lagi ini yang Kak Cik bawa kepada kita pada hari ni. Lain-lain apa lagi menu-menu kata yang memang killer produk daripada Kak Cik ni dekat kedai? Dekat kedai. Selalunya kalau pucuk ubi ni kita buat gulai dengan daging salai, sembilang salai ataupun gulai siput sedut dengan ubi. Ubi tu dia anti pemekat, ejen pemekat. Dia nak pekatkan gulai kan. Dia sebenarnya kasih kuah tu macam lemak-lemak lah kan. Kasih kuah lemak-lemak. Senang terasa isi siput. Kalau tengok gambar tu Kak Cik cantik semua tu. Ya ke dia tengok ya. Dan akhir sekali maknanya kita akan masukkan pucuk daun ubi ni. Tapi tunggu setengah kering dulu baru masukkan pucuk ubi. Tak apa, jangan risau Kak Cik. Pasal apa? Kak Cik memang dah bawakan kepada kita. Yang ni siap. Yang dah siap. Memang cantik ini. Ini macam nak pergi kedui kahwin pun ada ni. Farin tengok tadi Kak Cik tak tumis dengan minyak kan. Itu pun ada minyak sikit daripada santan kan. Jadi kita nak jaga kesihatan juga. Baik, Kak Cik, kat mana kalau orang nak cari Kak Cik ni? Cari je di warung Kak Cik. Batu Lapan Mantin Negeri Sembilan. Dan juga pulut kuning Kak Cik. Cantik Kak Cik. Terima kasih kerana bersama kita hari ini. Menu yang cukup menarik dan juga menu-menu lain berasaskan ubi yang cukup menarik. Sementara kita nak tunggu masak ni, apa kata kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini bersama dengan Uyaina. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ubi keledek merupakan salah satu makanan ruji utama selain daripada gandum dan beras. Oleh itu, Pertiwi Zainal, 64 tahun, tekad untuk mengusahakan ladang yang menanam pelbagai jenis ubi termasuk ubi keledek. Ladang ubi keledek yang terletak di Sungai Pelik Selangor ini telah diusahakan olehnya hampir 25 tahun. Baginya, penat lelah berpanas, mengusahakan ladang ini berbaloi apabila melihat tanaman ubi keledeknya membuahkan hasil lumayan.
Sebetulnya saya memang dari keluarga petani dan saya memang tak pernah berhijrah ke tempat lain. Dari kecil sampai ke besar di kampung ni dan di kawasan pertanian. Jadi saya tengok keluarga saya memang bertani. Jadi daripada situ saya fikirlah lebih baik kita membuat sesuatu, buat tanaman besar-besaran lah seperti keledek ataupun ubi kayu. Sebab benda ni kita menggilirkan tanaman tu, ubi kayu dan keledek. Dia tidak boleh ditanam secara berterusan keledek sahaja sebab dia akan menjadikan hasil yang tidak memuaskan. Bagi Pertiwi, proses penanaman dan penjagaan ubi keledek tidaklah sukar. Tanaman yang mengambil masa lebih kurang 3 bulan ini akan menghasilkan sekitar 2 tan ubi keledek yang dituai untuk dipasarkan kepada pemborong. Penjagaan keledek rumit sikit. Kita sentiasa pantau racun, bagi baja, lepas tu mengubat, takut ada tikus-tikus semua yang memakan dia tu kan. Jadi kita leceh sikit lah tapi hasilnya cepat. Keledek oren ni sedap dimakan, manis. Direbus untuk buat kuih keria ke kuih apa semua guna ubi keledek oren. Ubi putih tu kita panggil ubi batu. Dia untuk buat kuih, goreng dan sebagainya samalah lebih kurang. Tapi ubi ungu tu untuk keripik. Berbudi pada tanah pasti menjanjikan hasil yang memuaskan. Apa yang penting adalah usaha dan minat dalam mengusahakan sesuatu perkara itu sehingga berjaya. Hebat usahawan ubi keledek wanita kita. Dari ladang kita bawa terus ke foyer Sri Pentas TV3 bersama dengan Puan Siti Zawiyah Haji Sabli yang akan berkongsi dengan kita tentang menu ubi keledek bakar berinti. Apa khabar Kak? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Mungkin ada ramai yang tertanya-tanya apa itu ubi keledek bakar berinti. Kalau kamera boleh zoom sikit. Ini yang dah siap. Okey, pertama sekali yang nak tanya, mana dapat idea untuk menjalankan perniagaan ubi keledek berinti ni? Okey, kita dapat idea ni daripada anak lah. Cuba dia kata mak buat pelbagaikan, dia katakan ubi keledek ni pun boleh buat western kan, cakap kan, pelbagaikan. Jadi bersitulah Kak cuba cuba pelbagaikan benda ni dan pelbagai inti. Maksudnya bukan satu inti saja kan. Kita pelbagaikanlah macam-macam. Ini yang menarik ni. Apa yang sahaja inti yang ada di depan ni, Kak Zawiyah? Okey. Ni ada 2 menu kan. 2 menu yang sweet potato. Kita campurkan dengan daging, kacang kuda, cheese dengan sos bolognese. Okey. Yang satu lagi kita gabungkan dengan ayam. Ni pasta, kita apakan dengan carbonara lah. Wah, menarik. Okey, mari Kak Zawiyah kita mulakan. Okay. Kita akan nak tunjukkan cara-cara untuk membuat ubi keledek berinti ni. Okey, dan saya perasan yang dibakar ni memang menggunakan air fryer. Ya, mudah saja pakai air fryer kan. Kalau lah ada dalam kalangan penonton sekarang ni kan, tak ada air fryer kat rumah, apa yang mereka boleh gunakan? Pakai oven pun boleh. Okey. Oven pun boleh. Ini menarik ni. Betul. Kak Zawiyah, kalau kita tengokkan mungkinlah ini antara menu yang boleh dijadikan ilham dan inspirasi untuk ibu-ibu kat luar sana kan. Mungkin anak-anak susah sikit nak makan sayur. Kan? Ni kita pelbagaikan. Jadi anak-anak memang minat lah. Bagi akak anak-anak memang minat sangat buat western kan. Betul. Jadi kita cuba pelbagaikan lah sweet potato ni. Wah, menariknya. Ni kita boleh buat juga dengan anak-anak kita kan. Boleh. Apa yang mereka suka, masukkan dalam sweet potato ni. Jadi kita pelbagaikan budak-budak suka lah macam ni. Budak-budak sekarang kan suka western daripada masakan Malay. Ni kalau kita tengok kan yang dah siap ni, nampak macam roti. Tapi sebenarnya bukan roti, tapi sweet potato. Ni tinggi dengan karbohidrat. Memang sesuai untuk anak-anak kita yang nak membesar kan. Ya. Letak cheese. Ya, ni yang diorang minat ni sebenarnya. Kan?
Memang suka sangat cheese ni. Selain daripada carbonara dan bolognese kan Kak Zawiyah, apa lagi antara inti yang sesuai bersama dengan sweet potato ni? Tak kisah apa saja yang kita boleh masukkan, macam nasi ke kan. Nasi pun kita boleh kita gabungkan, boleh. Wah, itu kalau makan tu separuh sahaja dah kenyang dah kot. Nasi kalau pun kita boleh gabungkan, maknanya ada apa, keledek, ada nasi dan juga ada lauk sekali lah kan. Memang sesuai sangat. Sebelum kita masukkan inti dan masukkan keseluruhan ubi keledek ni ke dalam air fryer, mesti kena rebus dulu kan? Kita tak rebus. Oh, tak payah rebus? Kita masuk dalam ni je. Terus sahaja? Kita bakar dalam ni. Okey. Biasanya berapa minit? Okey, kita letak 180 ke dalam 30 minit lah macam tu. 30 minit. Tapi bergantung pada ubi jugalah. Wah, ini hasil yang dah siap saya pegang ni. Menariknya pinggan ni. Okey, ini yang inti apa tadi? Ini tadi inti ayam dengan pasta ya? Pasta. Memang sangat menarik. Tambah pula dengan hiasannya. Okey. Selain daripada ni, apa lagi menu yang akak buat? Kita pelbagaikan juga macam ubi kayu semua kan. Macam contohnya dulu macam nenek moyang kita buat secara dulu kan masakan, tapi kita cuba gabungkan lah. Kita cuba gabungkan dan kita westernkan dia. Jadi selain daripada menu ubi keledek berinti ni, apa lagi menu yang akak buat? Contohnya kita buat kuih kan. Tu saya nampak ada ayam kampung, ada lauk pauk. Ini spaghetti dengan chicken chop ya? Tu orang lain buat kok. Akak buat ni, akak buat rendang ayam dengan pulut kuning lah akak buat ini. Memang ini yang akak kita memang bisnes akak inilah dia. Bisnes macam pulut kuning. Permintaan daripada orang ramai macam mana? Amat bagus. Oh ya? Sebab macam pulut kuning ni untuk hantaran kan, untuk apa-apa majlis saja sesuai. Ini bukan pulut kuning biasa. Fahrin Ahmad tadi dia nampak dia nak bawa balik sebab ada baby doll dekat pulut kuning ni, dan difahamkan bunga-bungaan yang menjadi gown ataupun skirt kepada baby doll ni juga adalah daripada ubi bit. Betul. Okey Kak, kalau ada social media yang nak dikongsikan ataupun kalau ada penonton yang nak buat pertumpahan, macam mana caranya? Mungkin boleh kongsikan. Boleh ke FB Akak, Siti Zawiyah's Collection. Dan IG collection Akak, ya? Dulu sebenarnya Akak mengandam juga kan. Yang ada collection tu. Lepas tu IG Zawiyah Collection. Okey, baik. Itu kita akan biarkan dalam air fryer sehingga masak. Anda boleh cuba di rumah ubi keledek bakar berinti. Okey, sekejap lagi anda nak rasa. Anda juga boleh bervariasikan ikut inti ataupun menu apa dan selera apa yang anak-anak anda mahukan. Okey, 5 menu kami dah kongsikan bersama dengan anda. Kita nak pergi ke menu terakhir bersama dengan Fahrin Ahmad, yang sebenarnya kan Fahrin, kalau Fahrin nak tahu, ni antara menu kegemaran saya juga sebenarnya. Silakan Fahrin. Uyaina, jangan risau Uyaina. Setelah selesai saya masak ni, saya akan bagi kat Uyaina. Kali ini memang satu tahu bergedil yang sedap. Orang dengar biasa je tahu bergedil ni, tapi pastinya ramai tak tahu antara tips dan cara membuatnya yang sedap. Okey, jadi saya bersama dengan Nur Amirah Anisan yang akan berkongsi dengan kita tentang tahu bergedil ni. Okey. Azam, macam mana buat tahu bergedil ni? Orang kadang-kadang tahu makan aja. So kita perlukan kentang yang dah digoreng dan yang dikukus. Kalau kita buat rebus, dia berair, tak sedap. Okey, bermakna kentang yang dilenyek ni ataupun kita goreng dulu baru kita lenyek? Betul. Okey, goreng kemudian dilenyek. Sebenarnya goreng tu dan dilenyek bersama dengan bahan-bahan lain, betul? Betul. Okey, bahan yang telah dilenyek bersama apa? Ni ada bawang goreng, ada ayam potong dadu dan sedikit garam. Itu sahaja. Okey. Mungkin soalan seterusnya kalau ada yang tak faham tu, adakah direbus kemudian digoreng atau boleh digoreng terus saja? Digoreng dan ada yang half tu dikukus. Bukan direbus. Dikukus. Kalau rebus tu berair nanti. Dua cara. Okey, saya harap saya dah menjawab persoalan itu. Okey, baik. Jom kita mulakan bagaimana. Okey, pertama sekali, ini adalah tahunya. Selalu tahu kita ingat tahu yang 4 segi tu, tapi ni kita panggil tahu apung. Tahu pong. Tahu pong. Yang bulat-bulat ni lah. Okey, baik. Dan seterusnya. Okey, masukkan bawang goreng, ayam. Kita campur tu macam itu. Campur. Okey. Lepas tu letak garam. Okey. So, kawal lah.
Macam tu. Gaul. Gaul sampai dia betul-betul, dia tak payah lumat sangat lah. Ya, asal dia sebati semua betul. bahan-bahan tu okey lah Dia masuk sekali. Bawang goreng ni jangan beli yang ready made, kena goreng sendiri baru dia sedap. Okey. Oh, itulah rahsia tahu bergedil sedap. Okey, Amira dah berapa lama dah Amira buat ni? Sejak 2018. 2018 Okey. Baik, dan sehingga kali ni banyaklah permintaan kan. Alhamdulillah masih ada. Okey, bila tahu bergedil ni kalau orang kata memang kalau tengok kita pakai kentang lah. Pernah cuba-cuba tak buat menggunakan ubi lain, jenis lain? Tak pernah Pernah. Tapi tadi saya ada beritahu satu rahsia tu kan, nanti awak cuba Okey. Baik, seterusnya macam mana kita nak menyumbatnya dengan cantik? So bulat-bulatkan dia. Kita gunting dia 4 segi macam ni. Kita tunjuk dekat kamera. Okey. So masukkan, pastikanlah ada ayam, ada bawang tu sekali masuk. Sumbat macam ni. Tapi kalau orang tanya, yang ini nak digoreng dulu ke tak payah? Tak Ataupun payah. dapat macam tu kita potong kan betul. Okey, potong 4 lah ni biar dia terbuka macam ni kan. So dia akan jadi macam ni lah. Alright. So ini kita dah sediakan pun segala-galanya yang dah disumbat. Kita tengok bagaimana pula ianya digoreng. Apinya kira mesti panas lah Betul. Okey. Penerbit saya, Faizal Kamarudin, dia kata, ada telur. Telur ni memang kena ada ataupun apa fungsinya? Kena ada, supaya dia jadi lagi rangup. Okey. Itu tipsnya Letak garam sikit, bagi perasa. Okey, dekat telur ni? Betul. Okey. So, kacau-kacau. Oh, makna ni petua dia dia supaya dia lebih rangup. Okey. So, celupkan. Masuk dalam kuali. Okey. Dia golek-golek dalam tu. Ini mesti penonton tengok pun dah geram je, rasa dia orang boleh buat ni rasa kan. Boleh. Semua orang boleh buat. Okey, selalunya macam saya katalah, semua orang mungkin berpendapat mereka boleh buat sendiri dan sebagainya, tapi antara satu lagi unik dan istimewanya ialah nak membuat sos yang sedap. Okey, kalau dengan Amira ni kita gunakan sos apa? Sos cili kicap. Ni sos cili kicap ni Betul. Okey, sos cili kicap ni nak buat yang sedap ada sebarang petua ke, Mira? Petua dia kena masak dengan api yang kecil dan lama. Selalu saya masak dalam 12 jam macam tu. Memang kita rene kacau. Berapa lama nak siapkan? 12 jam. 12 jam betul. Baru betul-betul sedap. Mana kena berhati lah. Betul. Ini istimewa. Kalau orang kata buat sambal kicap instan tu kadang mudah je kan. Betul. Tapi untuk Amira dia sedikit berbeza lah. Ada desperasi ke semua sama je? Tak ada. Cuma yang 12 jam tu je lah. Maknanya ada lebih kepada skill dan sebagainya. Blender kena blend cili tu halus-halus. Baru dia makan tu sedap lah. Baik. Katalah, bukan banyak order tu. Katalah mereka berminat, katalah nak cari ataupun mencuba tahu bergedil daripada Amira ni. Bagaimana agaknya nak menghubungi? Boleh tengok dekat IG Amirah Anisan. So boleh order dekat situ lah. Okey, Amirah Anisan. Baik. Dan saya sebenarnya daripada awal kalau dah perasan saya dah pakai sarung tangan ni kan. Sebenarnya bersebab pasal saya nak rasa. Okey. Boleh izinkan saya cecah sikit Boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau 2 kalimat ni sedap lah tu. Okey, Anissa, terima kasih kerana bersama kita. Anissa pula, Amirah Anisan. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Berkongsi tips tahu bergedil. Nampak mudah, tetapi kalau anda buat dengan cara yang betul, pastinya ianya sedap. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini saya dan Aljana ada satu persembahan. Teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, ini dia persembahannya. 3, 4. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja. Orang berbudi, kita berbahasa. Ini kalau sambung patut kena ikut sekali ni. Okey. Buruk sangatlah kita nyanyi tu Farid. Apa hari yang ceria untuk kita semua dengan menu kita hari ini bersama dengan tetamu-tamu kita. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Jeffrey, Ubah Umi, Nur Kamariza, juga Hanizam dan juga Kak Cik Kak Cik dan juga Amirah bersama kita pada hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat ubi ni mudah saja, tetapi kalau kita boleh pelbagaikan, memang ianya menjadi satu menu yang cukup menarik sebenarnya. Betul. Tapi kalau Farid Ahmad sendiri, apa menu kegemaran Farid Ahmad? Saya memang kalau secara klasiknya, memang kalau ubi dengan sambal tumis ataupun kelapa tu campur gula sikit. Main. Macam
macam zaman-zaman penjajahan Jepun dulu ya. Sampai ke hari ni tau menu tu. Okey, kita juga nak ucap terima kasih kepada mereka yang komen di Facebook bersama kami. Kongsikan. Saya nak bacakan komen dari Saadiah Jaiz yang berkata, orang Selatan makan ubi kayu, makan dengan ikan masin, sambal hijau, makan dengan kelapa parut, masak dengan gula merah pun okey, sedap katanya. Dan Siti Nur Syafi'i Cik Not cakap, gula ikan darat campur Gulai ikan darat campur ubi kelidik merah atau ubi kemili. Tadi kita nak ubi kemili. Tadi ada satu dia kan lagu pasal ubi ni kan. Tapi saya ada pantun. Ada ubi, ada batas, ada hari boleh balas. Jadi kalau ada hari ni lagi, pastikan anda terus bersama kami lagi untuk hari-hari seterusnya bersama dengan wanita hari ini. Dan jadi kita harapkan Yana, hari ini kita dah berkongsi satu menu yang menjadi inspirasi kepada semua untuk mencubanya. Betul. Dan kalau anda buat menu ni, jangan lupa untuk tag kami di Wanita Hari Ini TV3 di Facebook, dan juga jangan lupa untuk follow kami di akaun TikTok dan juga Instagram. Macam-macam konten yang Fahrin Ahmad. Kalau kita tengok Yana, hari ini ada seorang je. Cik Deman je bersama kita lelaki. Tapi yang perempuan ni saya nak tanya jujur je. Pernah jadi mangsa scam ataupun tidak? Tak pernah. Alhamdulillah. Tak pernah. Okey. Sekejap. Kena tanya yang jejaka juga. Pernah jadi mangsa scam? Setakat ni tak ada. Alhamdulillah. Kenapa Fahrin? Saya pun tak pernah, Yana tak pernah. Saya pernah juga. Pernah okey. Ini yang kita nak kongsikan dalam topik kita pada hari esok, di mana kalau mengikut statistiknya wanita mudah menjadi mangsa scam. Dan jadi itulah topik kita yang kita bincangkan esok, kenapa wanita banyak jadi mangsa scam. Betul. Dan mungkin kepada anda yang pernah melalui pengalaman ditipu, pengalaman di scam, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami di Instagram dan juga Facebook Wanita Hari Ini. Esok insya-Allah kalau sempat kami akan cuba kongsikannya bersama dengan anda semua. Jadi terima kasih kepada semua juga penonton-penonton Wanita Hari Ini. Kembali lagi esok jam 12 tengah hari. Jaga diri, makan ubi. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri makan ubi Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya.